Sejarah buku nursery ini tahun ni komentar dia tak ada. Dari segi Piknik ya. Tarikh piknik. Ya apa jadi minat buku nursery? Berbanding dengan Tiga putra apa tu? Sarik. Makanan dulu dia kata jangan jauh. Jauh pun ni. Sudah semakin ramai di kalangan bumi putra yang bergiat di bidang nursery, khususnya di negeri Kelantan. Kelantan yang terkenal dengan tanah-tanihnya yang subur memang sesuai ditanam dengan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan seperti pokok buah-buahan, hiasan, bunga-bungaan dan herba. Bukan itu sahaja, pokok herba dan ulam seperti bawang merah, bawang besar dan bawang putih amat sesuai ditanam jika dibuat batas dan disiram dengan air yang secukupnya. Namun, kelebihan dalam mengusahakan nursery apabila pokok-pokok yang sesuai dalam kategori ini memang telah disiapkan dengan kelengkapannya seperti pasu, baja dan tanah yang sesuai untuk tumbuh-tumbuhan itu. Bahkan, ia boleh dibeli dengan harga yang murah dan berpatutan yang sememangnya mampu dibeli oleh peminat-peminatnya. Sejarah pembukaan nursery memang panjang. Ada di kalangan bumi putra yang berusaha mencari pengalaman untuk tujuan itu. Namun, terdapat di kalangan pengusaha nursery yang dimaksudkan telah mengusahakannya sejak dari tahun 1970-an lagi. Pengusaha nursery Mat Pasu Muhammad bin Wan Yusof atau Mat Pasu dari kampung Kutan Tengah, Wakaf Baharu Kelantan misalnya telah mengusahakan nurserynya itu sejak dari tahun 1975 lagi. Katanya beliau membuka nursery ini ketika masih berkhidmat dalam fikrah lagi. Disebabkan beliau selalu ke tempat yang jauh, adalah lebih baik diwujudkan nursery terbabit. Katanya ketika ditemui wartawan Suria TV di nurserynya baru-baru ini. Katanya dia begitu berminat dengan pembukaan nursery berkenaan apabila pokok-pokok hidup subur dalam barisan yang agak cantik apabila melihatnya dari pelbagai sudut. Menurutnya dalam segi kos untuk mewujudkan nursery pada tahun 1970-an itu adalah dalam sekitar RM500 sahaja. Manakala kos yang diperlukan pada tahun 2015 ini adalah sebanyak RM20,000. Tambah Mak Pasu lagi, kebanyakan pokok yang ada di nurserynya itu didatangkan dari negara jiran, yakni Thailand, kerana Kelantan bersempadan dengan negara itu, memudahkan pokok-pokok dari negara terbabit dibawa masuk ke Kelantan. Jadi beliau menempahnya dari sebuah syarikat di rantau panjang Kelantan yang mengimport pokok-pokok tersebut dari Thailand itu. Lazimnya, apabila dibuat tempahan, pihak pembekal akan membawa ke nurserynya sebagaimana yang dijanjikan dan beliau tidak perlu ke sana untuk mendapatkannya. Selepas tiba di nurserynya, dia akan membiak baka pokok-pokok tersebut supaya menjadi bertambah subur. Dia tidak memerlukan khidmat asas lain seperti membiak baka pokok itu kerana beliau sebagai penjawat awam ketika itu sudah mahir dalam bidang membiak tumbuh-tumbuhan. Di antara pokok yang ada di nurserynya seperti keladi pisang RM250, Draco sejenis pokok dari Meksiko yang dibawa masuk oleh pembekal dari Thailand, harganya yang besar RM200, sementara yang kecil RM40. Pokok pinang, keladi merah, pokok herba seperti mas cotek dan belalai gajah. Menurut Mat Pasu, pokok herba seperti pokok belalai gajah berkhasiat untuk mencuci buah pinggang dan jantung manusia dengan cara merebus dan meminumnya sebanyak 3 kali sehari. Selain itu, pada masa dulu pokok tongkat ali juga dijual di nurserynya, tetapi kini pokok tersebut tiada lagi. Sementara pokok herba seperti lidah jin dan pokok ajaib turut dijualnya dan ada peminatnya yang tersendiri. Apabila ditanya tentang pokok mata jin untuk merawat penyakit batu karang, dia tidak menjual pokok tersebut, tetapi pernah ada pembeli yang bertanya kepadanya tentang pokok itu sebelum ini. Menurutnya, dari segi tempahan pula khususnya oleh pihak sekolah, beliau menetapkan diskaun. Namun jika pihak berkenaan beria-ia, beliau akan menawarkan diskaun sebanyak 10% dari harga biasa. Selain pokok herba, beberapa jenis pokok lain turut dijual kepada peminat dan pembeli seperti pokok bunga, buah-buahan, hiasan dan pokok karpet. Misalnya pokok bunga menurutnya akan hidup subur
dan berbunga mengikut musim. Apabila keadaan kemarau, pokok berkenaan akan berbunga, dan apabila hujan, semua bunga akan gugur semuanya. Di antara pokok bunga yang pernah dijualnya seperti pokok kemuning. Di antara pokok yang paling laris dan mendapat perhatian di kalangan pembeli adalah pokok tin. Katanya, pokok tin ini sejenis pokok baharu yang dibawa masuk. Mungkin disebabkan pokok berkenaan terlalu sukar diperolehi menyebabkannya terlalu laris di pasaran sekarang. Sementara pokok-pokok lain terdiri dari kelapa, palm dan sebagainya. Katanya pokok buah-buahan seperti rambutan dan manggis misalnya, kebanyakan pokok-pokok ini didatangkan dari Thailand dan di Kelantan tidak membiak bakanya. Ditanya tentang kebanyakan pokok-pokok buah-buahan, semuanya didatangkan dari Thailand, tetapi tidak ditemui pokok-pokok dari Kelantan. Beliau menjelaskan kebanyakan benih pokok buah-buahan adalah dari Kelantan, tetapi disemai di Thailand yang akhirnya dibeli oleh penduduk Kelantan pula. Ada juga di kalangan penduduk kampung yang turut menyemai pokok berkenaan, namun tidak sesuai untuk dikomersialkan atas pelbagai sebab tertentu. Salah satu sebabnya ialah pihak pertanian kita tidak menumpukan ke arah bidang semaian untuk tujuan komersial berbanding negara Thailand. Sementara berhubung dengan pokok hiasan, menurut Mak Pasu, kebanyakan pembeli membeli pokok hiasan disebabkan minat mereka kepada hiasan sama ada untuk mewujudkan taman atau kebun bunga atau hiasan landscape. Jadi menurutnya, pada ketika ini pokok hiasan dikatakan begitu laris dan ramai peminatnya yang datang ke nursery-nya. Manakala pokok lain pula terdiri dari pokok Rosida batik. Pokok Rosida batik adalah pokok hiasan yang boleh dijadikan sebagai tempat untuk berteduh dari sebarang cuaca sama ada panas matahari dan hujan disebabkan daunnya yang merimbun. Menurutnya, beliau pernah menjual pokok kapet itu, tetapi disebabkan tiada sambutan, beliau tidak lagi menjualnya. Menurutnya lagi, di antara pembeli yang paling ramai adalah dari luar Kelantan seperti dari Terengganu. Sementara dari luar Wakaf Baharu ini seperti dari Pasir Mas. Manakala pembeli tempatan lazimnya di kalangan pihak sekolah yang ingin mewujudkan taman bunga dan herba. Misalnya pokok yang sering dibeli adalah pokok palm dan herba. Menurutnya lagi, kebanyakan lelaki berminat membeli pokok buah-buahan dan hiasan, sementara wanita pula gemar kepada pokok-pokok bunga. Mat Pasu menambah, selain pelbagai jenis pokok dijual di nursery-nya, dia juga turut menjual pelbagai jenis baja pokok. Baja-baja ini dihantar oleh pihak pembekal ke nursery-nya apabila pihaknya membuat tempahan tersebut. Dari segi harga jualan pula, bagi baja yang beratnya 400 gram dijualnya dengan harga RM5. Sementara tanah untuk pokok yang didatangkan dari negeri Perak dijualnya dengan harga RM2.50 satu beg. Menurutnya, sememangnya kebanyakan baja dan tanah untuk kegunaan pokok didatangkan dari luar Kelantan, terutamanya dari Perak kerana negeri berkenaan tempat pemprosesan bahan-bahan itu. Walau bagaimanapun di Kelantan sendiri, bekalan baja dan tanah diproses sendiri oleh kalangan penduduk kampung. Apabila ditanya kenapa kebanyakan baja dan tanah untuk pokok didatangkan dari Perak tidak diproses di Kelantan sendiri secara komersial, disebabkan baja dan tanah dari Perak itu amat sesuai untuk kegunaan pokok. Sementara baja dan tanah pernah diproses di Jalan Pasihor, Kota Baru Kelantan, tetapi tidak sesuai untuk kegunaan pokok-pokok. Dalam pada itu, dia juga turut menjual pasu bunga di mana bekalan pasu-pasu berkenaan diperolehinya dari negeri Perak yang dijualnya dengan harga RM5 untuk satu buah dan RM8 untuk dua buah. Sementara bagi pasu nombor 1 dijualnya dengan harga RM15. Bagi pasu bunga yang agak baik dijualnya dengan harga RM25 sebuah. Apabila ditanya adakah golongan remaja tidak berminat dengan nursery, melihatkan kebanyakan pembukaan nursery di banyak tempat di Kelantan ini dimonopoli oleh golongan veteran dan telah lanjut usia. Dia amat setuju dengan pendapat wartawan Star TV kerana tiada golongan belia dan remaja yang berminat untuk menceburi pembukaan nursery. Mungkin mereka tiada pengalaman dengan tumbuh-tumbuhan yang dianggap terlalu rumit dan sukar diberikan perhatian sehingga golongan terbabit tidak menceburi bidang berkenaan.